Seorang lagi pihak kanan, Kim Jong-man, yang bertindak cemerlang semalam menewaskan pasukan Thailand bergandingan bersama dengan Jong Won-duk, iaitu ketua regu tindak selaku pengumpan bagi pasukan Korea. Jadi mengimbas bagaimana rekod pertemuan bagi kedua pasukan Malaysia dan juga Korea ini bagi Super Series yang lalu, yang mana Korea 2 kali pertembungan di peringkat separuh akhir tewas kepada Malaysia. Bermula di Super Series yang kedua di Palembang pada Februari 2012 yang lalu, Korea tewas kepada Malaysia dengan straight set 0-3, 13-15, 8-15 dan 12-15. Dan kali terakhir mereka bertemu ialah di Super Series yang terakhir. Super Series akhir yang berlangsung pada 28 Jun sehingga 1 Julai 2012 yang lalu. Korea sekali lagi tewas kepada Malaysia 1-3. 5-15, 17-16, 15-8 dan 15-11. Jadi ayo seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan kepada Malaysia untuk aksi saingan peringkat akhir, perlawanan terakhir dalam Super Series kali ini. Sementara itu, barisan pemain Korea diperkenalkan secara rasminya sebelum mereka melangkah masuk ke gelanggang bagi memulakan saingan set yang pertama. Ini pula 5 anak muda Malaysia yang memikul tanggungjawab untuk mengembalikan maruah sepak takraw Malaysia. Kita mengharapkan pentas akhir ini digunakan sebaik mungkin bagi pemain Malaysia untuk membawa pulang kejuaraan yang pertama Super Series berlangsung di New Delhi, India ini. Ini pula barisan pengadil yang akan mengendalikan perlawanan akhir bagi kategori lelaki. Pengadil akan diadili oleh Muhammad Radhi bin Cik Meh yang kebiasaannya menjadi official referee, pengadil rasmi bagi kejohanan, dan kali ini akan mengadili perlawanan akhir pada kali ini dan dibantu oleh Ahmad Jamalong daripada Indonesia dan 3 lagi pengadil daripada tuan rumah iaitu India bertindak selaku penjaga garisan. Jadi barisan pemain, kedua-dua pasukan akan diperkenalkan pada barisan pimpinan Persatuan Sepak Takraw Dunia ISTAF sebelum mereka beraksi dalam saingan set yang pertama. Malaysia, sekali lagi kita mengharapkan mereka akan turun dengan semangat juang yang tinggi dengan aksi yang bertenaga untuk menewaskan pasukan Korea. Inilah barisan ISTAF. Kita saksikan turun wakil daripada Malaysia iaitu Presiden Sepak Takraw Malaysia yang juga merupakan naib Presiden 1 ISTAF iaitu Dato' Haji Ahmad Ismail. Turut-turut bersama dengan Halim Kadir, merupakan Setiausaha Agung ISTAF, turut sama-sama bagi memeriahkan perlawanan akhir kali ini. Ini merupakan antara aksi bagi pasukan Malaysia sebelum melangkah ke pentas akhir. Ini pertembungan menentang pasukan Singapura yang di peringkat suku akhir menyaksikan Malaysia menang mudah dengan kemenangan straight set 3-0, 15-6, 15-7 dan 15-4. Letakkan Malaysia beraksi dalam saingan separuh akhir. Dari setakat ini perjalanan Malaysia nampaknya mudah kerana diletakkan bersama-sama dengan pasukan Iran dan Amerika Syarikat di peringkat kumpulan. Seterusnya beraksi di peringkat suku akhir menentang pasukan Singapura. Bolehlah dikatakan perjalanannya mudah buat Malaysia. Dan ini pula aksi terakhir sebelum mereka melangkah ke pentas akhir. Di peringkat separuh akhir menewaskan pasukan India, yang mana kita dapat saksikan set pertama dikejutkan pasukan yang tidaklah begitu terkenal dengan sukan sepak takraw iaitu India, yang mana kita tewas dalam set yang pertama 13-15. Namun kita bangkit 3 set seterusnya, berjaya menewaskan pasukan India dengan 15-8, 15-6 dan 15-3. Ini pula perjalanan bagi pasukan Korea, yang mana mereka berjaya menewaskan pasukan Thailand dengan kemenangan penuh bergaya straight set 3-0.
Pada set pertama, pasukan Korea berjaya menewaskan pasukan Thailand ini dengan kemenangan 15-13, 15-10 dan 15-10 bagi set yang ketiga. Permulaannya yang pasti antara Thailand dan juga Korea ketika aksi suku akhir. Ramai yang sepertinya tidak percaya, terutamanya penggemar pasukan sepak takraw, di mana pasukan Korea berjaya menewaskan pasukan Thailand, dan ini harus membuka mata ke semua pasukan kerana Korea satu ketika dulu bukanlah lawan sebenar bagi setiap pasukan, terutamanya juga bagi Malaysia. Namun kini mereka berada pada kelas tersendiri, mahu menakluk dunia dalam sukan sepak takraw. Dan sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana aksi kedua-dua pasukan dalam pentas akhir. Dan ini merupakan perlawanan peringkat separuh akhir yang mana Korea menewaskan Indonesia. Bangkit perlawanan kali kedua yang mana peringkat kumpulan Korea tewas kepada Indonesia dengan kekalahan 1-3 di peringkat kumpulan 10-15, 13-15, 15-10 dan 9-15. Namun mereka bangkit di peringkat separuh akhir, menewaskan kembali pasukan Korea dengan kemenangan straight set 3-0. Jadi sebentar saja lagi akan dapat kita saksikan aksi perlawanan akhir set yang pertama. Jadi Korea menurunkan tekong utama, gandingan utama mereka, iaitu Park Jung-gun selaku tekong, apit kanan Kim Jong-man dan juga Jung Won-do selaku kapten bagi regu Korea. Manakala Malaysia turunkan Nusharuddin Magani, Farhan Adam selaku apit kiri dan juga kapten bagi regu Malaysia. Manakala Izzat bertindak selaku tekong. Enam pemain utama telah pun dapat kita saksikan. Perlawanan akan dimulakan. Malaysia membawa sepak bola dalam set yang pertama. 0-0. Izzat membawa sepak bola. Keluar permulaan yang kurang kemas. 0-1 bagi Malaysia. Jadi Malaysia harus melakukan serangan awal ataupun bertindak melakukan fast game sekiranya ingin mendapatkan mata atau memberikan asakan kepada pasukan Korea ini. Kerana harus diingat, Korea mempunyai kelebihan melalui servis dan juga first ball yang kemas dan kawalan gelanggang yang begitu baik. Kandas pula kali ini daripada Izzat. Servis yang terakhir, servis ketiga daripada Izzat akan dilakukan sebentar lagi. Beliau harus berhati-hati, harus memperkemaskan servis yang dilakukan oleh beliau. Ini mudah bagaimana Kim Yong-man. Keluar pula. Terlalu jauh cuba mengelak daripada terkena hadangan yang dilakukan oleh Nusharuddin sebentar tadi. Jadi mata pertama buat Malaysia. Ancaman pertama yang terjauh sasar memberikan mata buat Malaysia. Jadi mata semangat buat Malaysia. 1-2. Pak Jung-gun akan melakukan servis. Kandas pula kali ini daripada Nusharuddin. Permulaan yang tidaklah begitu baik buat Malaysia. Kerana kita perhatikan permulaannya Izzat melakukan kesilapan. Namun kali ini recaman yang terlalu menjunam dilakukan oleh Nusharuddin. Kerana mungkin juga umpanan terlalu jauh diberikan kepada beliau. Kali ini gagal sekali lagi. Hadangan pula yang menghalang bagi recaman Nusharuddin sebentar tadi. Kim Yong-man bertindak cemerlang, memberikan mata keempat. Kita perhatikan gerak perlahan tepat ke arah kaki Kim Yong-man. Begini jugalah aksi Kim Yong-man ketika menewaskan pasukan Thailand. Kerana antara mata-mata muda bagi pasukan Korea terhasil menerusi hadangan beliau. Sekali lagi tapi kali ini tidak percaya Kim Yong-man.
Harus lebih berhati-hati dan harus menunjukkan aksi bertenaga terutamanya bagi pemain Malaysia ini. 2-4 pada ketika ini. Servis kembali bertukar tangan. Izzat akan melakukan servis. 2-4. Oh, apa sudah jadi oleh Izzat. Terlalu jauh tersasar servis yang dilakukan oleh Izzat sebentar tadi. Pemain muda yang berusia 21 tahun ini harus lebih berhati-hati. Perlu menunjukkan konsisten melalui servis beliau. Kali ini berjaya mendapatkan mata ketiga. Jadi inilah kalau kita perhatikan menariknya bagi sukan sepak takraw. Jangan kita mengharapkan sekiranya melakukan servis laju akan memberikan mata, tetapi kita perhatikan bagaimana sebentar tadi Izzat hanya melakukan servis slope ataupun memperlahankan servis, namun mampu memberikan mata ketiga bagi Malaysia. 3, 5. Masih dalam permainan ketika ini. Nur Shahruddin bagaimana? Sekali lagi. Kali kedua kesilapan mudah dilakukan oleh Nur Shahruddin. Beliau harus berhati-hati. Harus memberikan fokus yang tinggi sekiranya ingin menaik perlawanan. Kita perhatikan bagaimana umpanan yang diberikan oleh Farhan. Agak jauh sebenarnya. Sayang sekali. Peluang sudah pun ada, tetapi kesilapan sebegini harus dielak oleh pemain Malaysia sekiranya ingin memenangi perlawanan setnya pertama. 3. Hari ini berjaya. Nur Shahruddin berjaya menidakkan tindakan Korea untuk mendapatkan mata ketujuh. Tercerit di situ Nur Shahruddin. Seakan-akan ingin meluahkan rasa mungkin sedikit tekanan beraksi di pentas akhir kerana kita mengharapkan kemenangan bagi pemain Malaysia. Jadi emosi juga harus dikawal. Keluar pula daripada Pak Chun Guan. Mata kelima bagi Malaysia. Mata semakin hampir. Kejar-berkejaran antara Malaysia dan juga Korea. Servis yang terakhir, servis ketiga akan dilakukan oleh Pak Chun Guan. 6, 5. Bagaimana kali ini pula kesilapan sekali lagi. 3 kesilapan yang dilakukan oleh Nur Shahruddin. Dan kalau kita perhatikan bagaimana, kita tidak harus salahkan Nur Shahruddin sahaja kerana umpanan yang kurang kemas diberikan oleh Farhan Adam ini menyukarkan rejaman yang akan dilakukan oleh Nur Shahruddin. Jadi itu juga harus kita berikan tumpuan. Farhan Adam, kapten bagi Malaysia, harus memperkemaskan umpanan kepada Nur Shahruddin untuk melakukan rejaman. Mata ke-8 buat Korea. 3 mata di depan ketika ini. Malaysia harus bangkit. Harus memberikan asakan dan juga memperkemaskan menerusi first ball dan juga servis yang akan dilakukan oleh Izzat. Keluar pula kita perhatikan bagaimana kesilapan-kesilapan mudah kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Kali ini kesilapan melalui servis Izzat terlalu jauh mendatar ke belakang. Ini harus dielakkan. Mudah buat Korea mendapatkan mata ke-10. 5 di depan bagi Korea. Kedudukan yang boleh saya katakan kedudukan selesa buat Korea. Kita perhatikan gerak perlahan. Rejaman yang berjaya menepusi hadangan dilakukan oleh Nur Shahruddin sebentar tadi. Inilah juga antara kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Korea. Bukan hanya kawalan first ball,
yang baik tetapi juga teknik melalui servis dan juga rejaman. Terutamanya harus kita berikan tumpuan kepada Kim Yong-man, apik kanan bagi pasukan Korea. Kadang-kadang situasi yang sukar kita jangkakan, namun Kim Yong-man mampu mencuri mata menerusi hadangan yang dilakukan oleh beliau. Ia telah terbukti ketika saingan menentang pasukan Thailand di peringkat suku akhir. Banyak juga mata hadir menerusi hadangan yang dilakukan oleh Kim Yong-man. Dan seperti tadi kita perhatikan, beliau berjaya mendapatkan mata menerusi blocking ataupun hadangan yang percaya dilakukan menerusi Kim Yong-man ini. Jadi Malaysia harus bangkit. 5-10. 5 mata diperlukan oleh Malaysia bagi mengikat kedudukan. Manakala bagi Korea, hanya 5 mata lagi bagi memenangi set yang pertama. Harus memberikan tumpuan, memperkemaskan servis Izzat dan juga mengurangkan kesilapan-kesilapan mudah. Itu merupakan kunci paling mudah untuk memenangi perlawanan pada set pertama ini. Kita kembali memberikan tumpuan servis yang akan dilakukan oleh Park Joo-geun, Tekong Korea. 5. Hari ini berjaya. Mata ke-6 bagi Malaysia. Barulah menampakkan bahawa Farhan Adam memberikan umpanan yang baik kepada Nur Shahruddin. Dan situasi sebeginilah harus diberikan kepada Nur Shahruddin untuk memudahkan melakukan rejaman mendapatkan mata bagi Malaysia. 10, 6. Pemain Nur Shahruddin sekali lagi berjaya. Kali ini 2 mata berturut-turut berjaya diraih menerusi rejaman yang dilakukan oleh Nur Shahruddin. Kembali merapatkan kedudukan. Rejaman yang menyilang akan diagak oleh Kim Yong-man dan juga Jong Won-do. Servis yang ketiga akan dilakukan oleh Park Joo-geun sebelum bertukar kepada Malaysia kembali. 7. Keluar sedikit saja. Itu sudah memadai untuk Malaysia mendapatkan mata ke-8. Jadi semakin hampir. Cuba untuk mengikat pasukan Korea. Mereka berjaya mengikat Korea di kedudukan mata ke-10. Inilah satu permulaan dan kita mengharapkan kebangkitan bagi Malaysia. Yang mana Izzat harus lebih tenang dan juga memberikan fokus bagi melakukan servis. 10. Mudah bagi Park Joo-geun. Masih dalam permainan. Nur Shahruddin kali ini. Tapi sayang. Sedikit kesilapan dilakukan oleh Nur Shahruddin. Mungkin juga umpanan yang diberikan oleh Farhan Adam tidak cukup tinggi. Dan menyebabkan Tekong Korea ini yang cuba membantu melakukan hadangan berjaya mendapatkan mata. Kita perhatikan gerak perlahan bagaimana umpanan Farhan tidak cukup tinggi. Dan mudah buat Park Joo-geun melakukan hadangan rejaman yang dilakukan oleh Nur Shahruddin Magani sebentar tadi. 8-11. Malaysia ketinggalan 3 mata. Kali ini cantik. Kim Yong-man mudah saja mendapatkan mata ke-12. Dari raut wajah pemain-pemain Korea ini jelas tiada sebarang tekanan dirasai oleh mereka. Kerana kita perhatikan serba jadi bagi pemain Korea ini. 12. Kali ini cantik. Walaupun boleh saya katakan lambungan yang diberikan oleh Nur Shahruddin sedikit ke belakang, namun Izzat berjaya menyelamatkan melalui servis bila mendapatkan mata ke-9. Masih berpeluang buat Malaysia. Servis kembali bertukar. 3 servis akan dilakukan oleh Park Joo-geun dengan berkelebihan 3 mata ketika ini.
9. Berjaya kali ini mendapatkan mata menerusi hadangan. Kali ini bukan hanya Kim Yong Man tetapi Pak Ju Guen juga turut membantu melakukan hadangan dengan menggunakan badan. Kita perhatikan bagaimana dua blocking yang dilakukan oleh Pak Ju Guen dan juga Kim Yong Man berjaya mendapatkan mata. Inilah juga salah satu taktikal yang digunakan oleh pasukan Korea yang berjaya mendapatkan mata. Kita perhatikan bagaimana tindakan dua pemain ini memberikan mata ke-13 sambil mata ke-14 baru saja diraih oleh pasukan Korea menerusi servis Pak Ju Guen ini yang hanya memerlukan satu lagi mata menamatkan saingan set yang pertama. 14-9. Mudah buat Korea setakat ini dalam saingan set yang pertama. Kali ini berjaya. Harus berhati-hati buat Malaysia kerana taktikal bagi pasukan Korea setakat ini menjadi mereka mencuri mata mudah menerusi servis Pak Ju Guen dan kadang-kala mata diraih menerusi hadangan Kim Yong Man dan juga dua blocking yang dilakukan oleh pemain Korea iaitu Pak Ju Guen turut membantu. Mudah. Mata pernamat berjaya. 15-10. Korea mudah menamatkan saingan dalam set yang pertama. Jadi Malaysia harus bangkit set yang kedua kerana ketika ini Korea berada pada prestasi ataupun form yang terbaik kerana mereka mendapat motivasi yang terbaik setelah menewaskan pasukan Thailand di peringkat suku akhir, kemudian bangkit dalam separuh akhir menewaskan Indonesia dan ketika ini kita dapat saksikan bagaimana mereka meneruskan kecemerlangan ketika berjaya menewaskan Malaysia dalam set yang pertama 15-10. Namun bagi Malaysia, kita harus bangkit kerana perjuangan belum lagi selesai. Kerana kita masih mempunyai ruang dan juga peluang untuk memenangi perlawanan pada kali ini. Set yang pertama kita tewas 10-15. Mana kalau kita saksikan aksi set yang pertama. Seawal 5 mata pertama, Korea sudah menunjukkan bernafsu untuk memenangi, mencari kejuaraan pertama. Kerana mereka bermula dengan mendahului Malaysia dengan kedudukan 5-2. Seterusnya Malaysia cuba untuk mengikat kedudukan. Namun Korea teruskan kecemerlangan mereka dengan mendahului dengan 12-8. 4 mata di depan. Kemudian 14-9 dan mendapatkan mata terakhir menerusi servis yang dilakukan oleh Pak Ju Guen. Gagal diangkat oleh Farhan Adam sebentar tadi. Jadi kita sudah bersaksikan bagaimana aksi set pertama. Kita masih mengharap pemain Malaysia mampu bangkit untuk meneruskan saingan dalam set yang kedua ini. Jadi situasi sebegini, bukan penonton, bukan jurulatih yang menentukan kejuaraan ataupun kemenangan bagi Malaysia. Namun harus dipikul tanggungjawab sebaik mungkin, iaitu Ahmad Izzat Nur Shahruddin, Farhan Adam. Dan mereka beraksi pada ketika ini. Mereka harus fokus, harus mengurangkan kesilapan-kesilapan mudah. Dan Izzat terutamanya tekong Malaysia harus memperkemaskan servis. Kerana setakat ini kita perhatikan belum ada jarang sekali ancaman yang diberikan oleh Izzat menerusi servis bila pada pasukan Korea ini. Perlawanan diteruskan set kedua 0-0. Kali ini mudah. Hampir saja mendapatkan mata bagi pasukan Korea, namun Farhan Adam berjaya melakukan tapakan. Perhatikan first ball yang kurang kemas tapi berjaya diselamatkan oleh Farhan Adam. Mata pertama buat Malaysia. Low, 1. Oh, kali ini kencang servis yang dilakukan oleh Pak Ju Guen. Beliau semakin yakin
Semakin bertenaga servis yang dilakukan oleh Pak Chu Guan ini. Kedudukan kembali terikat satu sama. Tekong tinggi lampai berketinggian 181 cm sebenarnya. Nur Syahrudin bagaimana? Cahaya mendapatkan mata kedua buat Malaysia. Servis kembali bertukar kepada pasukan Malaysia. Servis pertama yang akan dilakukan oleh Izzat. Beliau harus mencuba dan juga memperkemaskan servis untuk mendapatkan mata. Oh, kali ini terlalu jauh. Begitu ketara kesilapan yang dilakukan oleh Izzat. Dan tidak semestinya kesilapan sebegini dilakukan oleh Tekong. Kerana situasi sebegini, Izzat harus lebih berhati-hati. Harus yakin dengan kemampuan beliau untuk mendapatkan mata bagi pasukan Malaysia. Kita perhatikan. Dua kesilapan mudah. Apa sudah jadi bagi pasukan Malaysia, terutamanya Izzat. Kita perhatikan gerak perlahan. Terkena jaring. Jadi Izzat harus kita berikan tumpuan. Izzat harus bangkit. Namun kita bagi pasukan Malaysia masih mempunyai seorang lagi Tekong Izzurin. Jadi saya percaya sebentar lagi mungkin juga akan ada pertukaran. Kerana pada ketika ini situasi menunjukkan bahawa Izzat tidak berkeyakinan untuk beraksi dengan baik. Namun situasi sebegini harus kita gunakan dengan mencuba Izzurin kerana Malaysia berada dalam situasi tertekan. Walaupun masih permulaan dalam set yang kedua ini. Tetapi harus ingat, Korea mempunyai mata yang cukup penting setelah menangi set yang pertama. Dia percaya mendapatkan mata. Walaupun recaman yang dilakukan oleh Nur Syahrudin sebentar tadi percaya dihadang oleh Kim Yong Man, tetapi melantun terlalu jauh keluar gelanggang Malaysia. Kita perhatikan gerak perlahan. Terkena kaki Kim Yong Man, namun tersasar keluar di gelanggang Malaysia. Servis kedua akan dilakukan oleh Pak Chu Guan. Dibatalkan pula oleh pengadil. Servis yang dilakukan sebentar tadi oleh Pak Chu Guan dibatalkan kerana saya percaya sebelum beliau menyentuh bola melakukan servis, kaki bawahnya terlebih dahulu menyentuh terpijak garisan bulatan. Gerak pelan menunjukkan beliau terlebih dahulu bergerak keluar di garisan, memberikan mata kedudukan terikat 4 sama. Kali ini sekali lagi mudah. Seperti saya nyatakan sebentar tadi, set pertama Kim Yong Man mencuri mata mudah menerusi hadangan yang dilakukan oleh beliau. Kali ini kita perhatikan bagaimana sekali lagi. Nur Syahrudin harus berhati-hati. Komunikasi di antara Farhan Adam dan juga Izzat harus diperkemaskan. Kerana situasi ketika Nur Syahrudin melakukan rejaman, beliau tidak dapat menyaksikan pihak lawan, dan situasi ketika itulah Farhan harus memainkan peranan cukup penting, iaitu bertindak selaku kapten dan juga pengumpan bagi regu Malaysia. Namun kedudukan kembali terikat 5 sama. Kali ini Izzat berjaya mendapatkan mata melalui servis. Lima mata pertama, kedudukan terikat 5 sama. Jadi Malaysia buat pertukaran mengeluarkan Izzat. Jadi inilah satu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap jurulatih kerana menyedari Izzat tidak melakukan tugas sebaik mungkin, gagal memberikan mata dan melakukan servis dengan baik. Jadi Izzurin Rifin dimasukkan. Tekong muda yang berusia 22 tahun ini diberikan peluang untuk beraksi di pentas akhir. Dan saya percaya ini merupakan antara pengalaman yang harus digunakan sebaik mungkin oleh Izzurin beraksi di pentas dunia kejohanan yang melibatkan pemain-pemain dan juga pasukan-pasukan terbaik dunia. 5 sama set yang kedua.
Kim Yoman berjaya mendapatkan mata ke-6. Menerusi recaman yang cukup bertenaga oleh Kim Yoman. Pemain yang berusia 27 tahun. Kita perhatikan gerak perlahan. Teknik yang boleh dikatakan teknik baik. Melakukan recaman. Dapatkan mata yang ke-6 bagi pasukan Korea. Batal pula kali ini. Nur Syahrudin dipersalahkan. Mungkin juga hadangan yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi telah pun menyentuh jaring dan juga melepasi jaring. Kita perhatikan gerak perlahan. Dibatalkan oleh pengadil kerana terkena tangan Farhan sebenarnya. Izzat diberikan panduan oleh perunding bagi sukan sepak takraw Malaysia, iaitu Prawet, bekas tekong pasukan Thailand yang kini membimbing pasukan Malaysia. Kali ini kita perhatikan mata ke-8 hadir menerusi servis kencang dilakukan oleh Pak Junguen sebentar tadi. Kembali menjarakkan kedudukan 8-5. Servis mudah. Kita perhatikan ruang kosong dicari oleh Pak Junguen. Kita harus memperkemaskan first ball ataupun kawalan bola sebenarnya dalam saingan ketika ini. Kali ini kesilapan Izzurin pula. Saya nyatakan bahawa Malaysia harus memperkemaskan first ball, kawalan bola. Di sini kita perhatikan bagaimana servis Pak Junguen mencari kaki kanan Izzurin dan memberikan mata mudah. Dua mata mudah hadir menerusi servis Pak Junguen. 9-5. Sekali lagi dicari kaki kanan Izzurin. Kali ini Nur Syahrudin berjaya. Hampir saja mendapatkan mata ketiga bagi pasukan Korea. Mata ke-10. Namun Nur Syahrudin bertindak baik. Camannya dilakukan dengan berkelajuan 67 km sejam. Kembali servis bertukar kepada pasukan Malaysia. Jadi Izzurin pula diberi tanggungjawab untuk melakukan servis dan cuba harus mendapatkan mata menerusi servis. Setakat ini belum ada sebarang tekanan bagi pasukan Korea menerusi servis yang dilakukan oleh tekong Malaysia. Maupun Izzat juga baru saja diberikan tanggungjawab kepada Izzurin selepas ini. Kita perhatikan. Namun sebaliknya bagi pasukan Korea, kalau kita saksikan bahawa Pak Junguen iaitu tekong pasukan Korea ini, beliau kerap kali mendapatkan mata menerusi servis yang dilakukan oleh Pak Junguen, mana kadang-kadang memerangkap Malaysia. Sebentar tadi 3 servis yang dilakukan oleh Pak Junguen percaya mendapatkan mata. Satu menerusi sasaran yang menghala ke sasaran satu, iaitu mencari ruang kosong di belakang Nur Syahrudin. Kemudian kaki kanan Izzurin dicari. Itulah merupakan antara taktikal ataupun kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Korea kerana mereka cepat membaca kelemahan pasukan lawan dan dikira sebaik mungkin. Dan dia berjaya memberikan mata dan juga memberikan kelebihan pasukan Korea ketika ini. Jadi bagi Malaysia, kita juga harus bertindak dengan pantas, menutup kelemahan dan mencari kelemahan pihak lawan sebenarnya. Jadi kedudukan semakin tertekan buat Malaysia. Kita ketinggalan 5 mata. 10 bagi Korea, 5 buat Malaysia. Izzurin sebenarnya akan melakukan servis. 3 servis dimiliki oleh tekong ini, iaitu Izzurin. Sembilan 6 sebenarnya. Ketinggalan 3 mata. Hari ini berjaya Nur Syahrudin mendapatkan mata. Buat pertama kali hadir menerusi hadangan dilakukan oleh Nur Syahrudin. Kita perhatikan gerak perlahan. Umpanan yang agak jauh diberikan oleh Jeong Won Duk dan memudahkan Nur Syahrudin untuk melakukan hadangan dan berjaya mendapatkan mata ke-7.
Jadi pengadil Lincik Radhi Cik Mei memberikan amaran kepada tekong Korea iaitu Pak Chung Guan. 7, 9. Mudah diberikan kepada pemain Korea dan Pak Chung Guan. Oh, kali ini kecaman kencang dilakukan oleh Kim Yong Man sebentar tadi. Cuba untuk menjarakkan kedudukan iaitu pemain Korea. Kita perhatikan Kim Yong Man dapatkan mata ke-10. Seven, 10. Kali ini dalam. Mata kedua ataupun hadangan kedua yang berjaya terhasil yang dilakukan oleh Nur Syahrudin sebentar tadi mendapatkan mata. Kita perhatikan gerak perlahan. Nur Syahrudin dapat menghidu, membaca gerakan rejaman dilakukan oleh Kim Yong Man sebentar tadi. Jadi situasi pada ketika ini adalah agak baik bagi pasukan Malaysia walaupun ketinggalan 2 mata. Namun tumpuan harus diberikan kerana servis akan dilakukan oleh Pak Chung Guan pada ketika ini. Kita perhatikan. Masih dalam permainan bagi pasukan Korea. Kali ini Malaysia. Nur Syahrudin bagaimana kali ini berjaya mendapatkan mata ke-9. Kembali mendapatkan kedudukan pada ketika ini. 10 mata. Namun hanya membezakan 1 mata antara Malaysia dan juga Korea. Bermula di sini. Kecaman yang mudah diangkat oleh apit kiri Korea Jeong Won-duk. Namun dimatikan. Disudahi dengan rejaman yang bertenaga dilakukan oleh Nur Syahrudin sebentar tadi mendapatkan mata ke-9. Jadi Malaysia teruskan saingan memberikan tekanan bagi pasukan Korea dalam set yang kedua. Situasi sebeginilah harus diteruskan oleh pemain Malaysia sekiranya ingin bangkit dan ingin memenangi dalam set yang kedua perlawanan akhir pada kali ini. 9-10. Malaysia ketinggalan 1 mata. Dan juga ketinggalan 1 set setakat ini. Rentak permainan Malaysia harus dipertingkatkan. Dan kali ini kita harus memberikan fokus kerana servis yang akan dilakukan oleh Pak Chung Guan ini mungkin akan memberikan masakan buat Malaysia. Servis kedua bagi Korea yang akan dilakukan oleh Pak Chung Guan. 10, 9. Sasaran yang sama. Saya percaya bagi pasukan Korea terutamanya tekong Pak Chung Guan dapat menghidu kelemahan pemain Malaysia, terutamanya Izzurin pada situasi ketika ini. Kerana kalau kita perhatikan Izzurin menggunakan kaki kiri sebenarnya, kaki dominannya kaki kiri dan kebiasaannya pastinya kelemahan terletak di kaki kanan dan itu digunakan sebaik mungkin oleh tekong Korea Pak Chung Guan setakat ini. Kali dia berjaya. Nur Syahrudin pula berjaya mendapatkan mata. Walaupun first ball yang dilakukan oleh Nur Syahrudin sebentar tadi tidak begitu baik ke depan, namun tapakan yang dicari gagal diangkat oleh Pak Chung Guan. Kembali memberikan nafas buat Malaysia merapatkan jurang kedudukan ketika ini 10-11. 10, 11. Mudah servis yang dilakukan oleh Izzurin tadi. Kim Yong Man tidak memberikan ruang buat Malaysia. Terus mencari mata. Mendapatkan mata melalui rejaman yang dilakukan oleh sebentar tadi. Kembali di depan dengan 2 mata bagi pasukan Korea. Yang mana setakat ini tekong kedua Malaysia juga Izzurin gagal mencari mata, mendapatkan mata melalui servis. Jika tadi Izzat kerap kali terkandas, namun Izzurin gagal mendapatkan mata kerana servis beliau mudah diangkat oleh pemain Korea. Sekali lagi, mudah buat Pak Chung Guan. Kali ini Kim Yong Man berjaya mendapatkan mata ke-13. Semakin hampir mencari kemenangan dalam set yang kedua.
Bagi Malaysia. Jadi kelemahan begitu ketara bagi pasukan Malaysia, yang mana kita gagal mendapatkan mata menerusi servis, terutamanya tekong Malaysia Izzurin ketika ini. Servis terakhir, servis yang ketiga akan dilakukan oleh Izzurin. Kita mengharapkan kebangkitan yang akan dilakukan oleh Izzurin. Masih belum gagal. Kim Yong Man berjaya. Mata ke-14. Mata penamat dalam set yang kedua ini. Sekali lagi Korea berjaya mendapatkan mata. Kita perhatikan gerak perlahan. Servis mencari arah killer api kanan bagi pasukan Korea, iaitu Kim Yong Man. Berjaya diangkat dan disudahi dengan recaman yang cukup bertenaga. Mata ke-14. Satu mata lagi bagi pasukan Korea untuk memberikan kemenangan buat mereka dan sekaligus memberikan kelebihan 2 set pertama. 14-10. 14, 10. Ini tidak. Mata ke-11 buat Malaysia. Masih bernafas bagi pasukan Malaysia. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kerana ketika ini pasukan Korea mempunyai kelebihan 2 servis yang akan dilakukan oleh Park Joo-geun. 14, Jadi first ball harus diperkemaskan. Syahrudin berjaya. Masih dalam permainan. Kim Yong Man kali ini pula berjaya mendapatkan mata ke-15. Mata kemenangan. Buat set yang kedua bagi pasukan Korea. Kita perhatikan bagaimana walaupun peluang sudah pun terhidang bagi Malaysia, namun recaman sebentar tadi oleh Nur Syahrudin berjaya diangkat oleh Park Joo-geun dan dimatikan oleh Kim Yong Man dengan melakukan recaman yang cukup bertenaga. Kabar pula tiada sebarang asakan daripada Nur Syahrudin dengan melakukan hadangan. Jadi situasi pada ketika ini, Malaysia walaupun ketinggalan 2 set pertama dengan 10-15, 11-15, 0-2. 2 set berjaya diraih oleh pasukan Korea. Jadi selepas ini set penentuan bagi Malaysia sebenarnya. Kerana sekiranya kita tewas, pastinya kita terpaksa akur dengan kekalahan, hanya berpuas hati di tempat kedua. Namun masih lagi mempunyai peluang buat Malaysia. Kerana sekiranya kita menang dalam set yang ketiga, ia akan mengheret pasukan Korea akan beraksi dalam set yang keempat. Jadi setakat ini 2 set telah pun berakhir. Apa yang boleh saya katakan bahawa prestasi Malaysia tidaklah begitu baik kerana kelemahan dan kesilapan-kesilapan mudah kerap kali dilakukan oleh pemain Malaysia, terutamanya kesilapan tekong Malaysia kerana gagal mendapatkan mata melalui servis. Sebaliknya bagi pasukan Korea, kerana Park Joo-geun iaitu tekong utama pasukan Korea ini kerap mendapatkan mata melalui servis, dan itu sebenarnya antara kunci bagi setiap pasukan sekiranya ingin menang. Kerana kelebihan tekong, sekiranya tekong mampu memberikan mata buat setiap pasukan, ia pasti memudahkan dan juga percaya mendapatkan mata bagi setiap pasukan. Jadi kita akan menanti aksi set yang ketiga. Mungkin juga Izzat akan dimasukkan kembali menggantikan Izzurin yang telah pun beraksi dalam set yang kedua sebentar tadi. Namun bagi Korea masih mengekalkan 3 pemain utama mereka, Park Joo-geun, Kim Yong Man dan juga Jong Won-duk, yang menunjukkan aksi begitu bertenaga setakat ini dalam saingan Super Series yang pertama. Jadi Izzat dimasukkan kembali, Izzurin direhatkan buat seketika. Namun Izzurin masih berpeluang untuk beraksi kerana dalam format baru ini dalam sukan sepak takraw, setiap set boleh berlakunya 2 pertukaran. Mudah servis yang dilakukan oleh Izzat. Kim Yong Man kali ini melakukan recaman begitu baik, melakukan placing, mendapatkan mata pertama. Inilah pengendali bagi pasukan Korea, Yoo Dong-yu, yang merupakan bekas main pasukan Korea yang pernah beraksi di Sukan Asia sejak 2002 lagi ketika di Sukan Asia Busan.
Ini kandas. Kita perhatikan bagaimana kesilapan Malaysia. Sayang sekali. Kali ini Izzat melakukan kesilapan kedua. Memberikan mata kedua buat Malaysia, pasukan Korea sebenarnya. Servis terakhir, servis yang ketiga akan dilakukan oleh Izzat. Sekali lagi mata diraih menerusi rejaman Kim Yong Man. Saya nyatakan bahawa pemain ini harus diberikan tumpuan, Kim Yong Man. Kerana kalau dibandingkan prestasi Kim Yong Man pada musim lalu tidaklah begitu baik jika dibandingkan pada ketika ini. Namun Malaysia harus memberikan tumpuan kerana harus sedar bahawa prestasi ketika ini dikejar oleh pasukan lain. Sebagai contoh, pasukan Korea ketika ini berada pada form terbaik. 4-0 setakat ini. Permulaan yang cukup bertenaga oleh pasukan Korea. Jelas berada dalam situasi tertekan oleh pemain Malaysia. Kita perhatikan. Mudah buat Kim Yong Man melakukan rejaman. Semakin bertenaga, semakin pantas rentak permainan pasukan Korea ini. Kali ini Malaysia bernasib baik mendapatkan mata pertama. Kerana corak permainan Malaysia tidak begitu kemas sebenarnya. Hakikatnya, secara realistiknya, kerana kita perhatikan bagaimana sebentar tadi, umpanan yang hampir melepasi yang diberikan oleh Farhan Adam kepada Nur Shahruddin tidaklah begitu baik. Namun Nur Shahruddin percaya melakukan tapakan. Jadi 4-1. Korea 3 mata di depan. Itu kandas pula servis yang dilakukan oleh Pak Choo Guan. Jarang sekali servis yang dilakukan oleh Pak Choo Guan dia terkandas. Sebaliknya kerap kali memberikan mata buat pasukan Korea. 2-4. Masih dalam permainan. Kita perhatikan bagaimana kesilapan Malaysia. Kali ini dihukum. Masih dalam permainan sebenarnya. Kim Yong Man sekali lagi percaya mendapatkan mata kelebar. Kita perhatikan. Saya nyatakan bahawa Malaysia harus memperkemaskan, tidak melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Namun di sini kita perhatikan, Farhan Adam percaya mengangkat rejaman Kim Yong Man, namun umpanan yang tidak begitu kemas. Kerana melepasi kegelangan lawan dan menghukum Malaysia ketika ini. Kita perhatikan. 5-2. Ketinggalan 3 mata. 2-5. Mata ke-6 bagi Korea. Raut wajah pengurus bagi pasukan Korea, Chu Dong Pang, yang mana semakin yakin untuk menjuarai Super Series yang pertama ini. Melakar sejarah baru bagi pasukan Korea. Kerana inilah mereka impikan. Bukan hanya ingin menewaskan pasukan Malaysia, tetapi mereka telah membuktikan mampu menewaskan jago dunia pasukan Thailand. Masih dalam permainan. Keluar pula tindakan Nur Shahruddin. Sekali lagi kesilapan mudah dilakukan oleh pasukan Malaysia. Peluang terhidang. Namun kesilapan sebegini tidak harus dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Kita perhatikan. Jika sebentar tadi Farhan Adam melakukan kesilapan mudah dengan melakukan umpanan kurang kemas, namun kali ini Nur Shahruddin pula melakukan rejaman dengan melakukan tapakan keluar ke gelanggang. Mata ketujuh bagi Korea ketika ini. Situasi semakin getir buat Malaysia. Ketinggalan 5 mata. Jelas menunjukkan bahawa pemain-pemain Malaysia berada dalam situasi tertekan. Serba tidak menjadi. Namun sebaliknya berlaku ke atas pemain-pemain Korea kerana mereka semakin berkeyakinan setiap gerak-geri, setiap tindakan sebelum menjadi.
dan memberikan mata-mata mudah buat pasukan Korea setakat ini. Jadi 5 mata membezakan antara Malaysia dan juga Korea. Malaysia harus bangkit, harus memperkemaskan. Seakan-akan Malaysia ini melakukan kesilapan bukan hanya seorang, tetapi ketiga-tiga pemain melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Jadi saya percaya situasi pada ketika ini, psikologinya, mentaliti pemain harus diberikan tumpuan dan juga merupakan antara faktor utama membezakan kedua-dua pasukan pada ketika ini. Jadi pemain Malaysia harus lebih tenang, memberikan fokus dan tidak melakukan kesilapan-kesilapan mudah sekiranya ingin bangkit dan memberikan tentangan kepada pasukan Korea pada ketika ini. Perlawanan diteruskan. Pak Chu Koin akan melakukan servis 7-2 set yang ketiga. 7-2. Kali ini berjaya mendapatkan mata ketiga buat Malaysia. Tindakan yang dilakukan oleh Nasharuddin sebentar tadi memberikan mata ketiga. Jadi mata demi mata harus diberikan tumpuan buat Malaysia. Mereka harus lebih berhati-hati agar tidak melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Kali ini tindakan bijak dilakukan oleh Nasharuddin, yang mana kita perhatikan secara mungkin sudah pun mendapat nasihat daripada jurulatih pengendali Malaysia iaitu Nordin Sabarudin untuk mengubah rentak rejaman ataupun gerak rejaman dilakukan oleh Nasharuddin, kerana kerap kali sekiranya melakukan rejaman gulung ataupun spike mudah dihadang oleh Kim Yong Man. Jadi kedudukan 4-7 buat Malaysia. Sekali lagi kesilapan mudah. Terlalu jauh keluar gelanggang. Rejaman yang dilakukan oleh Nasharuddin. Kali ini 3 kesilapan yang dilakukan oleh Nasharuddin. Semakin tertekan nampaknya pemain Malaysia. Kita perhatikan, tiada sebarang tekanan, tiada hadangan dilakukan oleh Kim Yong Man, tetapi rejaman Nasharuddin tersasar jauh dari luar gelanggang. 4-8. Kali ini mudah. Tindakan yang dilakukan oleh Kim Yong Man melakukan taping yang memberikan mata ke-9 buat Korea. Tiada sebarang tekanan yang dirasai oleh pemain Korea ini. Kita perhatikan, mereka berkeyakinan setiap tindakan. Memberikan mata-mata mudah di sini bagaimana beliau begitu yakin melakukan tapakan sedangkan agak jauh kedudukan daripada jaring. Namun situasi yang meletakkan pasukan Korea ketika ini memberikan kelebihan dan juga berkeyakinan buat pemain Korea kerana mendahului dengan 5 mata untuk set yang ketiga. 9-4. Kali ini cantik. Sasaran yang jarang sekali dicari oleh Izzat. Sasaran di antara Park Ju-geun tekong Korea dan juga apit kiri Korea Jeong Won-duk. Jadi sekiranya Izzat konsisten servis yang dilakukan oleh beliau harus mencari sasaran yang sama sebenarnya selepas ini. Namun kita akan saksikan bagaimana 5-9 buat Malaysia. Kim Yong Man sekali lagi bertindak cemerlang. Bermula first ball yang sedikit kurang kemas daripada Kim Yong Man, tetapi dibantu oleh Jeong Dong-wook memberikan umpanan dengan baik dan disudahi dengan rejaman bertenaga oleh Kim Yong Man. Kita perhatikan, gagal dihadang dan juga diangkat oleh Farhan Adam. Mata ke-10, semakin jauh jurang antara dua pasukan ini. Begitu jelas bahawa kita ketinggalan bukan hanya 2 set tetapi 5 mata dalam set yang ketiga ini. Semakin sukar buat Malaysia. Namun bagi pasukan Korea,
Mereka melakukan pertukaran buat ketika ini dengan memasukkan apik kanan yang kedua iaitu Shin Chu Huan. Merehatkan seketika Kim Yong Man. Ten, 5. Kali ini berjaya mendapatkan mata ke-6 buat Malaysia. Harus lebih bersemangat, harus lebih bernafsu untuk mendapatkan mata bagi pasukan Malaysia. Kita perhatikan recaman yang berjaya mendapatkan mata ke-6 bagi Malaysia. Walaupun umpanan tidaklah begitu tinggi, tetapi recaman Nur Shahruddin berjaya mendapatkan mata. Kali ini cantik. Nur Shahruddin bertindak cemerlang walaupun umpanan agak jauh diberikan oleh Farhan Adam. Namun situasi sebegini bermula first ball yang agak ke belakang diberikan kepada Farhan. Namun di sini kita perhatikan Nur Shahruddin berjaya menyelamatkan bola. Terus memberikan tekanan buat pasukan Korea mencari mata. Mata ke-7 pada ketika ini. Mata ke-8 buat Malaysia. Kali ini umpanan yang diberikan oleh Farhan cukup baik, tinggi dan memudahkan Nur Shahruddin melakukan recaman. Sepatutnya situasi sebeginilah harus dilakukan oleh Nur Farhan Adam. Kerana kalau kita perhatikan 2 set sebelum ini, kerap kali umpanan Farhan Adam tidak begitu konsisten diberikan kepada Nur Shahruddin dan menyukarkan beliau untuk melakukan recaman. Kembali dimasukkan Kim Yong Man memperkemaskan jentera ataupun di bahagian apik kanan pasukan Korea. Kerana menyedari ketika ini Malaysia cuba untuk memberikan tekanan mencari mata, mengikat kedudukan dalam set yang ketiga. Kita perhatikan bagaimana tindakan pemain ini. Begitu ketara perubahan yang dilakukan oleh pemain Korea ini. Kim Yong Man dengan kemasukan beliau menunjukkan bahawa pasukan Korea ini begitu berkeyakinan untuk mencari kemenangan. Kita perhatikan. Seperti tidak percaya kalau kita perhatikan pemain Korea ini. Satu ketika dahulu, Korea bukanlah lawan sebenar bagi pasukan Malaysia. Namun kita harus akur ketika ini kehebatan pasukan Korea dalam sukan sepak takraw. 11-8, 12-8. Kim Yong Man sekali lagi bertindak cemerlang. Diikuti dengan umpanan yang begitu cantik diberikan oleh Jeong Won Duk apik kiri pasukan Korea. Mereka semakin hampir mengecapai kejayaan, mencari mata kemenangan. Kedudukan semakin selesa bagi pasukan Korea setakat ini. Mencaratkan kedudukan dengan 4 mata. 8, 12. Kandas pula servis yang dilakukan oleh Izzat. Mata ke-13 bagi Korea. 2 mata harus dicari bagi menamatkan saingan dalam set yang ketiga. Izzat gagal melakukan servis dengan baik sebentar tadi. Jadi selepas ini mereka harus bekerja keras sekiranya ingin bangkit dalam perlawanan seterusnya. Super Series yang kedua dijadualkan akan berlangsung di Kota Bangkok. Mata ke-14 bagi Korea. 14-8. 1 mata lagi menamatkan saingan set yang kedua, set yang ketiga sebenarnya. Servis yang dilakukan oleh Park juga begitu bertenaga, begitu kencang, gagal diangkat oleh pemain Malaysia. Mata akhir buat Korea, mata kejuaraan. Masih dalam permainan. Kali ini berjaya. Kita perhatikan bagaimana tindakan 3 pemain Korea. Mereka melakukan hadangan. 3 pemain melakukan hadangan. Itulah antara taktika yang digunakan oleh pemain Korea ini. Dan ia merupakan taktika yang menjadi. Kita perhatikan bagaimana
terkena badan Pak Jungguan, namun Izzat percaya mengangkat dan disulai dengan tandukan Izzat yang memberikan mata ke-9 buat Malaysia. Korea Selatan berada pada kelas tersendiri dalam sukan sepak takraw. Mata akhir 14-9. Kandas pula kali ini. Sedikit kopoh servis yang dilakukan oleh Pak Jungguan. Masih mempunyai ruang buat Malaysia untuk memberikan asakan kerana situasi pada ketika ini. Tekanan dirasai oleh pemain Malaysia kerana ketinggalan 4 mata. Tambahan pula hanya 1 mata akan menamatkan saingan bagi pasukan Korea ini. Jadi jelas kita telah pun saksikan bagaimana aksi pemain-pemain Korea yang mana sebelum ini saya percaya beberapa sukan sepak takraw di Malaysia terutamanya hampir tidak percaya bahawa pemain Korea sudah bangkit. Namun ketika ini kita telah pun saksikan bagaimana prestasi pasukan Korea begitu jelas ketara meningkat naik. Dan bagi pemain-pemain Malaysia sendiri, kita harus akur, kita harus sedar kemampuan kita dan kita harus mempertingkatkan usaha sekiranya ingin maju dan juga ingin menakluk dunia dalam sukan sepak takraw. Situasi sebegini haruslah diambil iktibar oleh pemain Malaysia. Dan ini merupakan pengalaman yang terbaik kerana situasi pentas akhir sebegini merupakan satu platform terbaik buat Malaysia ataupun setiap pemain yang beraksi dalam kejohanan bertaraf dunia bersukan sepak takraw. Jadi perlawanan diteruskan 10-14. Malaysia ketinggalan 4 mata. Kim Yong Man kali ini terlepas. Nur Syahrudin kali ini berjaya gagal sebenarnya. Malaysia gagal menggunakan peluang kedua kerana rejaman Nur Syahrudin sebenarnya tadi terkena hadangan yang dilakukan oleh Kim Yong Man dan sekaligus menamatkan saingan dalam set yang ketiga, menunjukkan bahawa Korea memenangi perlawanan akhir Super Series India dengan kemenangan straight set, menewaskan pasukan Malaysia kemenangan mudah 3-0, 15-10, 15-11 dan 15-10 seperti tadi. Kita perhatikan gerak perlahan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Nur Syahrudin memberikan mata kemenangan kepada pasukan Korea. Jadi juara dunia, juara baru bagi sukan sepak takraw pasukan Korea Selatan yang menewaskan pasukan Malaysia.